kami datang bukan untuk memerangi kalian. Nampak dia clear. Dia datang, Abraha walaupun dia Thailand, dia sangat kejam. Ada sirah yang cerita dia waktu guna pulai tu, siapa datang lambat kena potong tangan. Macam kita datang pasukan lambat potong tangan, gila tu. Dia sangat kejam, dia sangat disiplin tentera. Tadi kita orang tentera, kita ukur sekolah tentera macam ni. Dia sangat tegas. Dia sangat, tapi dia datang kat, dia punya misi dia clear. Bahkan dalam perjalanan dia nak pergi ke Mekah tu, bila dia jumpa kampung-kampung ni, dia bagi tahu, aku datang ni sebenarnya sebab mereka telah menghina Quraisy. So dia justify dia punya mission dia. Dan ada orang kata, oh betul lah, siapa suruh buat macam tu, patut dia pergi. Dan dia boleh justify dulu. So dalam perjalanan tu dia pergi dan dia hantar mesej, dia beritahu, aku datang bukan nak buat pertumpahan darah, aku tak nak bunuh siapa-siapa. Kami datang untuk menghancurkan rumah ini. Kita hancurkan Baitullah, Kaabah ni. So dia kata, jika kalian tidak menghalang usaha kami tanpa mencetuskan perang, maka kami tidak akan menginginkan darah kalian. Sebaliknya, jika pemimpin tersebut cuba memerangiku, maka bawa dia kepada aku. Maksudnya dia kata, kalau korang semua lepas, aku masuk, aku just datang, robohkan Kaabah, balik. Aku tak akan sentuh siapa. Tapi kalau kau lawan, tak sentuh lawan. Dia sebut macam tu. Kita kena bayangkan keadaan orang Arab tu. Kita boleh bayangkan hari ni. Bayangkan, macam susah nak bayangkan. Bayangkan Amerika, dia buat orang semua, dia nak attack KL. Kita selalu nak baca berita tengok orang lain perang, tengok orang lain kena bom. Cuba bayangkan benar-benar benda tu berlaku. Tentu kita berada keadaan cemas dan juak. Dan tentu banyak benda akan berlaku dalam negara kita. Orang akan meeting, pemimpin besar-besar akan berkumpul. Benda yang sama berlaku di Mekah. Arab-Arab semua berkumpul dan meeting. Macam mana nak buat? Abdullah datang dan dalam perjalanan dia dah tewaskan semua tentera-tentera yang hebat yang ada dalam perjalanan ni. Dan kita tahu kita tak ada kekuatan nak lawan dia. Dia datang pula tu dengan satu batu ni, gajah. Kita kena faham, rumah Arab bukan macam ni. Pakai piling, ada taman, jalan kedah, jalan benda semua, tak ada. Rumah mereka daripada tanah liat dan melepah kan. Gajah tu datang macam ni dah lepas. Mereka takut. Mereka tahu mereka tak boleh nak lawan. Dan salah seorang orang yang menjadi harapan dan orang kata bapa reformasi lah adalah Abdul Muttalib. Dia orang tak ada struktur macam organisasi piadah yang tak ada. Mursyidul Am dia tak ada. Dia commonly agreed dia ni orang besar. Kita pegang kepada dia. So mereka semua datang mengadu pada Abdul Muttalib. Maksudnya kita nak buat Abdul Muttalib meeting yang semua, kita tak boleh buat pun. Kita tahu kita akan kalah. Kita kena deal dengan dia. Kita kena cuba runding. So bayangkan macam itulah keadaan kita kalau kita diserang dan kita punya pihak kata kita tak ada kekuatan ketenteraan nak lawan. Jadi teknologi semua dapat diterbang. Kalau selam tak boleh selam. Kalau selam tak timbul balik. Contohnya lah keadaannya macam tu. Tak macam tu kita hebat. Dan yang datang tu dengan kelengkapan yang Masya Allah. Dia lalu dia drop, kita habis. Semua yang kadang-kadang dia takut dan mengharapkan sesuatu akan berlaku dari pemimpin ni. Unaka masuk dan dibagi tahu kepada dia, masuk ke Mekah, dia tanya mana ketua kamu. Dan tentera parking kat luar. Bayangkan kalau tentera, bayangkan kapal-kapal perang US pernah tengok yang ada landasan semua kan. Dah parking dah dekat selat. Keadaan dia begitu. Dia orang nak parking tentera gajah tu dekat luar Mekah, tunggu masa nak masuk. Dan Arab memang kadang cemas dan dia orang macam kita barangkali ada, tak adalah banyak sangat bangunan yang kita ada hubungan spiritual, masjid dia. Tapi macam Kaabah ni lain. Kaabah ni lain. Kaabah ni mereka melihat itu sebagai satu monumen yang paling penting dan besar mereka agungkan. Dan Allah datang nak musnahkan itu. Very emotional dan juga torture kepada mereka ni. Nak kena handle begini. So mereka meeting, Abdul Muttalib beritahu, okay, kita boleh deal benda ni, kita cuba jumpa dengan dia. So orang semua meletakkan harapan Abdul Muttalib boleh deal. Sebab Abdul Muttalib ni dia ada karismatik, dia hebat. Sebagian ulama bahkan argue beritahu dia ni barangkali daripada keluarga Munafak. Munafak ni tahu Munafak ni mereka mengikut agama Ibrahim. Dan kadang-kadang kalau kita baca kita rasa macam ya. Kita akan jumpa statement-statement dia depan ni seperti betul-betul mentauhidkan Allah dan hanya bergantung kepada Allah. Dia tak sebut nama berhala dan sebagainya. Dan dia adalah atuk Nabi SAW dan watak utama dalam cerita ni adalah dia. Dan Al-Fil, surah Al-Fil yang nak bagi tahu kehebatan
watak utamanya Abdul Muttalib atau pergi sama-sama sendiri. Okay. So Hunatah ni kata, okay, kau follow, kita cuba cari ruang untuk kau jumpa dengan Abraham, kau cerita sendiri dengan dia. Macam mana kita nak deal dengan dia. Sebab mereka tak nak Kaabah dirobohkan, dan mereka juga tahu kalau kita lawan, kita akan mati dan basically hancur semua benda. So mereka bawa Abdul Muttalib sampai di tempat camping. Bayangkan keberanian Abdul Muttalib. Dia nak masuk ke satu tempat yang dipenuhi dengan puluhan ribu negarawan. Bayangkan kalau kita punya pemimpin dihantar ke White House untuk deal, tolonglah deal benda ni, bagi jangan attack. Obama tunggu kat dalam dan tentera semua sedang siap sedia untuk attack. Salah sikit, saya say. Abdul Muttalib pergi, dia terjumpa siapa? Dia jumpa Zul Nafal, kawan dia, Menteri Besar yang tempat sebelah sikit. Zul Nafal, kau dah kena tangkap. Dia cakap, wahai Zul Nafal, apakah engkau mempunyai kekuatan untuk mengatasi musibah yang menimpa kita? Dia tanya, Zul Nafal, kau ada kapal ke apa kau boleh deal? Nak jadi prisoner of war ni. Zul Nafal kata, apalah artinya kekuatan tawanan raja yang menunggu saat kematiannya? Mungkin pada waktu pagi atau petang. Kau tak tahu tolong aku ni esok atau petang ke, bila tak tahu aku akan mati. Tapi aku ada kabel, dia kata, satu lah, boleh tolong kau. Boleh recommend dengan kau, sebab aku kenal driver gajah ni. Sebab Abraham naik gajah. So driver ni rapat lah, biasanya yang rapat dengan menteri semua ni driver dia. Dia tak boleh beritahu kat driver dia, beritahu kat Abraham, kau ni orang penting, suruh layan kau elok-elok. So dia pun beritahu. Siapa driver dia tadi? Unais. So Zul Nafal bagi tahu kepada Unais, Abdul Muttalib beritahu, oh kalau kau boleh dealkan dengan driver tu, okey, itu pun dah cukup bagus lah. Dia kata itu sudah cukup buat aku. So Zul Nafal segera menemui Unais dan berkata, sesungguhnya Abdul Muttalib adalah pemimpin kaum Quraisy dan pemilik rombongan dagang Mekah. Orang besar ni, dia kata. Unais pun macam, oh ya, orang besar. Dia orang besar, beliau memberi makan orang ramai di dataran rendah dan binatang buas di puncak gunung. Apa maksudnya? Ingat tak kisah yang Abdullah nak kena sembelih tu? Ingat? Pernah datang tu lah sebenarnya? Ingat yang dia nak kena sembelih kan? Nabi SAW kata, anak Ibnu Zabihain, aku anak dua orang yang disembelih. Ismail tidaklah disembelih tapi nak kena sembelih. Kemudian Abdullah. Macam mana kes Abdullah boleh selesai? Bila mana? 100 ekor unta disembelih dan harga diat naik jadi 100 ekor unta. Sampai tak dapat. Dia macam ni. Abdullah ni, Abdul Muttalib, dia janji kalau dia dapat 10 anak lelaki, dia nak bunuh salah seorang ni. Allah bagi dia 10 orang lelaki dan dia nak bunuh salah seorang, dia pilih Abdullah, dia nak bunuh. Arab Quraisy datang halang Abdul Muttalib. Kau tak boleh buat benda ni, nanti akan jadi adat orang Arab. Dia akan bernazar 10 anak, bunuh seorang. So, mereka kata habis tu Abdul Muttalib dia sangat pious, dia sangat takwa dan sangat beragama. Aku dah janji dengan Allah, aku tak boleh langgar macam tu. Tak apa, kita refer kes ni kepada Bomo. So, mereka pun pergi travel, jumpa satu Bomo. Dan pada zaman tu, Bomo ni dia main peranan penting. Macam counselor untuk consultation. Dia pergi, counselor ni bagi tahu, Bomo ni lah bagi tahu, kau buat macam ni, kau bagi aku masa satu malam, dia fikir esok dia bagi tahu jawapan. Malam tu dia buat all the research ni, Google semua kan. So bagi dia bagi tahu, kau buat macam ni, kau balik, kau letak Abdullah kat satu tempat, kau letak 10 ekor unta, kau tikam, kau main anak panah. Kalau anak panah tu jatuh dekat 10 ekor unta, kau sembelih 10 ekor unta. Kalau jatuh kat Abdullah, kau tambah lagi 10 dan kau buat sampailah arrow tu jatuh dekat unta. So dia buat 10, jatuh kat Abdullah lagi, tambah lagi 10, 20, tambah 30, tambah 40, 50 sampai 100. Sampai 100 barulah jarum arrow tu nak jatuh dekat unta. Dah hantar masa tu Abdul Muttalib kata, check dia sekali, recheck, buat 2 kali, 3 kali, okay, confirm unta. Dan dia sembelih 100 ekor unta. Dan sejak hari tu harga diat, sebab Bomoh tu tanya, berapa harga diat kau? Berapa harga saman kalau kau bunuh orang tanpa sengaja ataupun harga nyawa? 10 ekor unta masa tu. So dia kata, okey, letak 10 ekor unta, tikam, kalau tak tambah. Jadi 100 ekor unta baru terselamat. Sejak hari tu harga diat naik jadi 100 ekor unta dan sampai hari ini. Okay, kalau kita bunuh orang, kita kena bayar pampasan, dia bernilai 100 ekor unta. Okay, unta ni kena bayarkan macam kereta lah, harga kereta. Harga sekarang pun harga unta sangat mahal. Okay. So bila dia sembelih 100 ekor unta ni, dia macam
massive punya kenduri ya. So mereka kata dia ni memberi makan kepada Tayr fis sama', dia bagi makan kepada burung di langit, kepada binatang buas, semua orang enjoy benda tu. Sebab tu dia sebut memberi makan kepada semua benda ni. Kita ni terlalu lama. Okay? Jadi dia beritahu tolonglah deal dengan untuk mengambil tolong dia nak jumpa dengan Abraha. So Unais ni tolonglah pergi beritahu dan Abraha setuju nak jumpa. Abdul Muttalib masuk ke dalam hall. Dia ada macam hall, dia orang datang berkemah, ada tempat Abraha duduk dan Abraha ada kerusi dia. Abdul Muttalib masuk, Abraha terus berdiri, dia macam tak boleh handle. Sebab Abdul Muttalib dia ada karisma, dia masuk tu dah darah segar. Dah bayangkan dia masuk ke dalam markas musuh. Dia ada keberanian dan dia punya karismatik dia, sampai Abraha kata, wow, bosnya siapa ni? Abraha sampai datang dan turun duduk bawah dengan Abdul Muttalib. Dia macam just couldn't help himself. Dia macam hebat. So dia ada penterjemah. Barangkali Abraha tak boleh cakap Arab, dia datang ke Habsyah, tapi dalam sirah beritahu ada penterjemah. So dia tanya, okay, gentleman, sampaikan jawapan Mahdi ni, betul kan? Okay, gentleman. So tentulah dia expect topik perbincangan tu nak settlekan urusan ni lah, nak cakap Abah ni. Bukan benda kecil. So dia tanya, beritahu, katakan kepada Abdul Muttalib apa keperluanmu. Dia beritahu kepada penterjemah. Abdullah akan tanya kat dia apa yang dia nak. Abdul Muttalib pun sebut, keperluanku ialah Raja Abraha hendaklah memulangkan semula 200 ekor unta yang telah dirampasnya daripada. Dia datang, dia dah punyalah rasa kagum dengan kehebatan dia. Datang-datang, dia expect macam ini gonna be like super deal ni, nak cerita apa. Dia datang, dia minta balik 200 ekor unta tu yang telah diambil. Baik, kalau Arab Quraisy ada macam tu, biasa lompat. Baik, kita harapkan satu orang kita hantar pergi White House, dia pergi sana dia bincang, saya punya kucing. Bukan kucing lah, kucing mungkin. Tapi 200 ekor unta ni banyak juga sebenarnya. Tapi dia tak cerita pasal Kaabah. Sampai Abraha kata, waktu aku tengok kau, aku rasa kagum. Aku rasa kau ni hebat. Kau datang tanya pasal 200 ekor unta, sedangkan aku datang nak merobohkan rumah tinggalan nenek moyang kau, agamamu dan agama nenek moyang kau. Padahal aku datang untuk menghancurkannya, dan kau sedikit pun tidak memperkatakan tentangnya. Cerita orang Kaabah. Dan Abdul Muttalib sebut satu statement yang menunjukkan dia punya kehebatan dan karismatik dia. Dia kata, ini ana Rabbul Ibil. Aku ni, Rabb ni master ataupun pemilik, orang yang jaga unta. Jadi aku datang minta hak aku. Inna li baiti, adapun untuk rumah tu Rabbul, saya menang. Adapun untuk rumah tu dia ada master dia, ada tuan dia. Tuan dia akan jaga. Kalau orang yang ada kat situ tu, mula-mula macam Abraha, dalam sirah sebut Abraha mungkin fikir betul orang kata Arab, Badui, Arab ni semua memang tak pandai. Kita datang nak dia tak faham kita punya misi. Datang minta unta. Tapi bila Abraha sebut benda tu, semua orang macam deep, so deep. Sebab apa? Abdul Muttalib sebut ke Abraha. Abdul Muttalib sebut, orang semua macam wow, so confident masuk. Macam kita beritahu di White House, gunakan punya barang. Adapun Malaysia, Allah yang akan jaga. Tuhan disebut. Dia beritahu macam tu, Abraha jadi sangat marah. Sebab Abraha, dia ada ego, dia bawa tentera yang ramai, kehebatan, semua tentera sebelum tu dikalahkan. Tiba-tiba dia orang beritahu, simply tak ada sebarang usaha nak lawan, bagi tahu Allah akan jaga. Dia kata, siapa boleh halang aku? Dia tak tahu, kau punya urusan dengan Allah. Tengok siapa yang halang, tak tahu. Aku datang nak minta unta, betul ya? Abraha dengan marah, dia kata, pulang balik unta dia 200. Pulang. Unta dia pulang dengan gembira. Oh tak, dia balik, dia masuk ke Mekah. Bayangkan mesti kita, kalau kita dah keadaan, kita mesti nanti apa keputusan mesyuarat kan? Apa yang akan berlaku, sebab itu yang akan jadi result lepas tu kan. Abdul Muttalib balik, dia beritahu, dia cerita hal yang sebenar. Aku begini, cakap dengan dia pun tak dengar, aku ambil unta aku je ni.
Dan kita semua kena keluar dari Kaabah sebab dia tak nak, dia akan serang dia. So orang Arab semua dengar arahan Abdul Muttalib. Mereka tinggalkan Mekah, mereka pergi ke lereng-lereng bukit di tepi, dan mereka tinggalkan rumah-rumah mereka, harta mereka, dan pergi. Mereka duduk dan mereka tunggu apa akan berlaku. Dan Abdul Muttalib, orang semua dah keluar, dia pergi ke Kaabah. Dalam ini diceritakan yang sangat baik. Syair yang baca. Saya rasa kalau benda ni difilmkan mesti macam awesome scene. Dia pergi ke pintu Kaabah, dia pegang rantai tu. Ini macam last resort, dia tak tahu nak buat apa dah. Dia tahu Allah yang akan jaga. Dia doa, ya Allah, sesungguhnya Arab dia pun syair lah, dia kata syair, dia minta hafal dan ini terjemahan. Ya Allah, sesungguhnya seorang hamba telah melindungi pelana, maka lindungilah rumahmu. Dia kata, ya Tuhan, salib mereka tidak akan mengalahkanmu. Salib mereka maksudnya dia orang Kristian. Salib mereka tidak akan mengalahkanmu besok pagi, kerana hanya Engkau yang maha kuat. Sekiranya Engkau membiarkan mereka dan kiblat kami, maka ia lantaran sesuatu yang telah Engkau inginkan sebelumnya. Dia minta tolong Allah menjaga rumah kau. Kita tak boleh kalahkan kekuatan kau. Dia doa dan dia pun lepaskan, dan dia pun keluar daripada Kaabah. Sekarang kita kasih balik ke camp tu. Abraham dah busy lah semua. Bangun semua. Kita nak kena attack. So this is the day. Ada seekor gajah kita sebut tadi kan, nama siapa? Mahmud. Ingat nama Nufail? Siapa Nufail? Yang kena tawar dia. Dia still tak puas hati. Dia kata, aku kena buat something, aku kena tolong. Aku tak sanggup. Dia ada di kamp tentera dan dia tahu tentera nak serang. Abdul Muttalib pun datang, dia tak selesai. Dia buat apa? Dia pergi kat gajah. Dia escape daripada tawaran perang. Dia pergi kat gajah. Dia pergi kat telinga gajah. Dia buka telinga. Tahu telinga gajah tu kan? Dia buka telinga gajah. Dia cakap kat gajah, untuk Ubruk ya Mahmud, sesungguhnya engkau sedang berada di tanah milik Allah pencipta aku dan pencipta engkau. Engkau nak serang rumah milik Tuhan. Jangan. Ubruk ya Mahmud, Ubruk. Dalam bahasa Arab, Ubruk ni maksudnya duduk. Arabically, Arab hanya akan menggunakan Ubruk lil ibil, untuk unta. Orang Arab dia biasa dengan unta, dia tak biasa dengan gajah. So disebut tu macam disebut kat unta. Unta ni satu binatang, kata dalam Quran Allah kata, tidakkah kamu melihat bagaimana aku ciptakan ibil? Sebab ibil dia ada banyak kelebihan dan kehebatan ibil ni. Unta. Salah satu karakter unta ni, bila dia rasa merajuk, dia rebellious, dia very emotional bila binatang, dia akan duduk. Bila dia duduk, tak ada orang boleh gerakkan dia. Kita bukan macam kucing yang angkat macam tu. Unta ni besar. Dia tak boleh, bangun-bangun tak boleh paksa. Dia duduk, dan asyik dia merajuk. Dan dia memang binatang yang, kalau macam setiap binatang kita boleh train dia jadi, kena abuse, kena dera pun dia dengar. Unta tak, unta jadi maruah. Dia ada peran. Seriously, itu karakter unta. Dan salah satu benda yang saya pernah ingat, Ustaz waktu Form 1 cerita, yang ni saya tahu dia cerita berdasarkan pengalaman dia mungkin. Waktu saya tengah ni, saya teringat pula, dulu satu ustaz pun cerita dalam kelas. Dia kata unta ni, kalau ada orang yang dia perasan ada orang melihat dia mengawan, dia akan sama ada bunuh orang tu atau bunuh diri. So it's all matter marwah. Ustaz tu cerita, saya tak pasti, kena check dengan sebelum unta-unta ni lah. Punya karakter, saya tak pasti. Tapi unta memang ada banyak kelebihan. Salah satu dia ada perasaan. So dia akan duduk. Nufail ni dia pergi beritahu kat gajah. Sepatutnya gajah tak faham apa kod dia pakai. Ubruk. Tapi inilah mula-mula campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Gajah tu duduk. Mahmud dia duduk. Abraham dah tension, apa pasal kita nak gerak dah ni, dia pergi duduk pula. Dia panggil Unais, settlekan, dia orang pun tolong, bangun-bangun, dia tak nak bangun, bagi jajan, Tuesday semua tak. Dia tak nak layan, dia duduk. Dan dalam sirah beritahu mereka mula menggunakan kekasaran, mereka pakai kapak dan pukul badan dia sampai luka dan
Dan Unas fikir, kenapa Gajah ni tiba-tiba? Sebab Gajah ni selama ni okey lah, perform, bagus semua. Diorang cuba tarik ke arah Mekah, dia tak nak bangun. Tapi bila tarik ke arah patah balik ke Yaman, dia bangun dan dia berjalan. Bila U-turn, dia duduk balik. So mereka rasa pelik, kenapa ni? Dalam keadaan macam ni, cerita ni terus dia masuk ke scene. Datang burung yang sangat banyak, namanya Ababil, membawa 3 pikul batu sebesar kacang ataupun adas. Adas ni macam kacang dal. Datang Air Force attack. Tentera yang ada kat situ di sempadan baru nak bergerak, datang burung yang sangat banyak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi fadli wa arsala 'alaihim tayran ababil. Datang dan serang. Dia serang setiap peluru batu kecil tu kena, dia menembusi daging-daging. Bila kena jari gugur, bila masuk badan berlubang, kena ke kepala gajah terbelah, sirah semua. Dan Arab Quraisy melihat peristiwa ni depan mata. Bayangkan dia tengok Abdul Muttalib doa dan dia tengok bagaimana campur tangan Allah SWT melindungi Mekah, melindungi Kaabah. So mereka lihat bergelimpangan lari tentera Abraha ni. Lepas tu tak diceritakan Mahmud yang berjadi kat dia. So jangan tanya Mahmud yang berjadi, saya tak tahu. Saya tak tahu. Tapi mati, Abraha sempat melarikan diri. Dia sempat melarikan diri, tapi dalam keadaan dalam perjalanan dia dah macam sayur. Dalam ni disebut macam anak burung. Dia dah sangat teruk. Dalam perjalanan jari dia mula gugur, tangan dia mula daging-daging dan ni. Sampai di Mekah, dia mati dalam keadaan jantung dia lubang dan sebagainya. Dia mati di Yaman, dia mati di Yaman. Dia balik dan dia mati di Yaman. Orang di Mekah, mereka melihat event ni dan mereka rasa macam, baik kalau kita ada lepas tu kan, kita pergi rasa-rasa tiba-tiba ada something yang macam tu. Burung-burung keluar merpati melindungi. Hatta kalau kita hari ni, bagaimana budak-budak, kawan-kawan adik-adik kita kat Palestin yang balik batu boleh letup, boleh Israel boleh lari. Ini semua benda-benda yang di luar logik akal sebenarnya. Macam mana mereka buat? Macam mana mereka boleh produce peluru-peluru berpandu yang hebat dalam keadaan mereka tak ada resources? Ini semua bila dalam keadaan susah, bantuan Allah akan datang. Dan yang ni dah last resort, dan Allah turunkan bantuan dia. Selepas dalam cerita ni, mereka kata mereka buat kajian, mereka patah balik dari direction burung tu datang, kampung demi kampung demi kampung. Mereka beritahu, ya ada burung lalu, ya ada burung lalu, sampai dah di hujung di tepi laut. Penduduk di tepi laut tu beritahu burung ni datang dari arah laut dan kami tak tahu dari mana, tiba-tiba datang dengan sangat banyak. Ada sebenarnya dia beritahu batu tu datang daripada neraka. So dia attack. Dan benda ni ada sebagian ulama ditafsirkan sebab orientalis attack benda ni. Itu macam event yang supernatural sangat, betul ke berlaku ke semua. Quran sebut confirm berlaku. Sebagai ulama kata ini tak, sebenarnya dia sebenarnya satu wabak, cacar air yang datang semua macam. Tapi kita terima seperti mana Allah SWT sebut. Burung datang dan attack orang dan tenteranya mati. So mayat bergelimpangan. Dalam riwayat lain sirah beritahu berlaku hujan lebat dan ribut petir banjir membersihkan Mekah. Allah SWT selamatkan, lindungi, lepas tu bersihkan. Dalam tafsir sebagian lain dia pun sewaktu dengan Abdul Muttalib tu ada ayah Nabi SAW. Tapi kadang-kadang kalau kita cek, dia kan macam tak berapa kena. Sebab Nabi SAW jadi yatim. Kan Nabi lahir 2 bulan selepas event ni. So sepatutnya masa ni ayah Nabi ada di Madinah, di Bukit Trik, dia meninggal di sana. Tapi ada riwayat menyebut barangkali dalam perbezaan pandangan hari, barangkali lahir bila. Dia kata Abdul Muttalib hantar Abdullah pergi suruh tengok apa berlaku, apa keadaan di bawah. Dia beritahu, dia datang report, mereka semua mati, semua dah hancur. Dan mereka balik. Sejak hari itu Arab Quraisy mendapat gelaran mereka dilindungi Allah. So Allah angkat status Quraisy untuk nak bagi lahir Nabi SAW. So dia lahir dalam keadaan Abdul Muttalib watak utama dan cucu dia lahir sebagai Nabi akhir zaman. Waktu cerita tentang surah Al-Fil, kita dah masa dah habiskan sikit. Cerita ni habis kat situ. Dan lepas ni bab seterusnya adalah kelahiran Nabi SAW. Dan tak ada event dah lepas tu. Sebab Nabi lahir di Al-Fil, di tahun gajah.
Sewaktu ulama tafsir cerita tentang Al-Fil, mereka beritahu surah ni adalah amalan kepada semua diktator-diktator yang datang ke bumi. Allah Ta'ala kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Kadang-kadang apa maksudnya tu? Kau tak lihat bagaimana perancangan mereka. Last sekali Allah hancurkan macam tu. Macam kita tengok hari ni, orang Islam kena macam-macam, kena tipu dengan undang-undang, kena tipu dengan sistem. Orang bagi fund banyak. Macam contoh, kita ambil contoh Mesir, Arab Saudi inject fund, bila Dubai inject fund. Kita rasa macam kita lemah, dan mereka menghabiskan segala tenaga dan daya untuk menjatuhkan Islam. Kita rasa macam kita tak ada daya. Tapi Allah kata, mereka akan buat plan, mereka akan rasa semuanya on track, semua okey. Last sekali Allah akan flip betul. Abraha dibuat semua, dia rasa semua dah perfect, dah datang, dah sampai, dah crash down semua on the journey. Sampai itu Allah akan flip betul. So Allah yang pegang keputusan akhir. Sebab tu kita tak boleh rasa habis lah. Putus asa ni paling bahaya sebenarnya. Bila kita rasa dah tak ada harapan dah. So itu yang syaitan duk bercakap. Betul ke agama? Tak semua mati. Tak pernah ada kemajuan, kemunduran, mati. Mana-mana pergi dengan seksa. Allah ada aturan dia dan Allah ada timing dia. Bantuan Allah akan turun waktu masa yang tepat. Kadang kita tanya orang di Rabah Adawiyah, mereka qiyamul lail 30 hari full Ramadan dekat ground. Tak balik, duduk situ, tidur situ, doa sepanjang malam. Bantuan Allah datang. Okay. Satu, bantuan Allah akan datang tepat pada masanya. Yang kedua, ada satu kisah. Kita ambilkan kisah Bani Israel. Kisah ini dalam Sahih Muslim. Nabi Musa AS duduk dengan Bani Israel. Satu hari kemarau. 5 minit insyaAllah. Satu hari kemarau berpanjangan. Mereka datang kepada Nabi Musa, beritahu Nabi Musa doa, minta hujan turun. Kita dah nak mati dah ni, tak ada makanan, tak ada air, apa semua. Nabi Musa pergi dan Nabi Musa doa ke Allah SWT, ya Allah turunkan hujan. Kami dah dalam kemarau yang panjang dan lapar. Nabi Musa doa, Allah bagi tahu. Sewaktu Nabi Musa datang dan kaum dia 70,000 orang. Kalau tak silap betul 70,000 atau 40,000, tapi rasanya 70,000. Allah bagi tahu ada seorang lelaki ni, dia telah berdosa kepada aku selama 40 tahun dan dia tak bertaubat lagi. Dan sebab dia hujan tak turun. Nabi Musa balik kepada kaum dia, dia kata Allah bagi tahu aku. Sebab dia kata Nabi Musa kata, ya Allah kau minta aku doa hujan tak turun. Allah bagi tahu ada satu lelaki, dia berdosa 40 tahun dia tak nak bertaubat ke aku. Nabi Musa balik beritahu ada seorang di kalangan kita ni, dia berdosa dah 40 tahun dia tak nak taubat, sebab tu hujan tak turun. Kita minta dia keluar. Tolong keluar. Kalau dia ada, kita akan mati semua. Lelaki tu duduk dalam tengah tu. Dia dah mula rasa, kalau aku keluar semua akan bunuh aku. Sebab aku hujan tak turun. Saya kata apa? Aku tak pilih. Tapi masa tu dia, hati dia insaf, dia bertaubat kepada Allah SWT. Dalam keadaan Nabi Musa tengah cakap tu, tiba-tiba hujan turun mencurah-curah. Sebab dia taubat. Kemudian Nabi Musa tanya, ya Allah, kau cakap ada seorang yang belum taubat ni, hujan dah turun dah. Allah beritahu dia dah bertaubat kepada aku. Nabi Musa beritahu, mana dia? Aku nak kenal dengan dia. Aku nak tahu siapa dia. Allah kata, waktu dia berdosa, aku tutup aib dia. Lepas taubat tak akan pernah buka aib dia. So ulama beritahu, barangkali musibah itu tak diangkat ini sebab dosa yang kita buat. Kesusahan demi kesusahan keluarga kita hadapi, masyarakat kita hadapi sebab dosa kita barangkali yang menghalang rezeki, yang menghalang. Inna rajula la yuqdimu rizq bidhanbin yusibu. Nabi SAW sebut hadis riwayat Abu Dawud. Seorang lelaki ataupun seorang insan terhalang rezeki dia disebabkan dosa yang dia buat. Dia buat dosa, dia akan menghalang rezeki. Rezeki bukan duit kan. Kawan yang baik, peluang kerja, peluang belajar, ketenangan hati, banyak rezeki semua. So kita taubat kepada Allah SWT. Taubat salah satu cara rezeki datang. Dalam surah Nuh Allah katakan, wa yumjidkum bi amwalin wa banin. Aku bagi kau harta, aku bagi kau anak-anak, turunnya hujan mencurah-curah, aku tambahkan kekuatan kau, macam-macam. So kita mohon Allah SWT, kita sentiasa dalam keadaan inabah, balik kepada Allah SWT. Bila berdosa kita, Nabi SAW tak ada dosa.
pun begitu, sehari 70 hingga 100 kali istighfar. Istighfar bukan astagfirullah. No, istighfar, satu istighfar tu ada nadam, taubah, ada penyesalan, ada azam tak nak buat lagi, meninggalkan dosa. Itu semua termasuk dalam satu istighfar. 70 kali satu hari. Nabi SAW. Kita dah gila banyak tu kan. Ya, semoga Allah SWT Allah bagi manfaat kisah Al-Fil ni. Lepas ni baca surah Al-Fil, bayangkan semua cerita yang dicakap ni, gajahnya, berahanya, semua ni. Sepatutnya kisah-kisah ni yang kita belajar sejak kecil lagi lah. Rather than Cinderella dengan tujuh semua. Itu bukan bedtime story yang baik. Kita cuba sampaikan cerita-cerita ni kepada anak-anak muda supaya mereka tahu ada khazanah-khazanah cerita yang mereka boleh gali dalam buku-buku Islam. Banyak lagi kisah-kisah yang menarik. Yang ini pun kita ringkaskan. Ada banyak syair-syair kita baca pun tak reti lah. Banyak lagi khazanah yang kena ni kita sampaikan dan kita cuba mencintai Nabi SAW dan kita tahu semua cerita yang berlaku dalam Nabi SAW. Kita mohon istighfar kepada Allah SWT. Semua dosa-dosa kita